Then okay, so saya nak terus dekat ni. So siapa-siapa yang baru, kita baru introduction lebih kurang dalam 3 minit. So korang tak terlepas apa sangat. Okay, so dalam sesi kali ni saya akan ajar korang macam mana untuk korang buat website pada harga yang sangat murah, which is 60, lebih kurang RM60 lah. Dalam lebih kurang 13 ke $15. Itu antara itu lebih kurang antara harga website yang kita akan buat lah. So hari ni saya akan tunjuk macam mana sampel untuk korang buat untuk buat langkah yang pertama dulu. Buat langkah yang pertama sampailah korang dah ada, basically korang boleh ada website terus hari ni. Kalau korang lepas habis ni, kalau korang rajin, korang continue je buat apa korang buat. Kalau nak buat praktikal, by esok pagi korang dah ada website lah. Dah ada website yang okay. Because to be honest with you guys, saya buat website saya ni satu hari je. So saya nak tunjuk sampel website. Okay. Okay, so daripada sini saya nak pergi dekat, sekejap saya masuk OBS sekejap. So saya nak pergi dekat Google Chrome. So, okay, right. So, ni antara website yang saya tengah pakai sekarang. febubiotech.com. Okay. Ini sampel website ah. Website ni laju tapi dia dekat sini agak slow sebab saya stream semua kan. So, saya just nak tunjuk dekat korang. Apa nama ni orang kata, febubiotech punya website. It's a very simple ataupun minimalist punya website yang saya boleh tunjuk dekat korang. Just nak tunjukkan dekat klien yang apa yang kita buat untuk klien international. So just basic website je. Ini apa projek yang kita buat. Sacha Inci, Macaroni A, Thai Basil dan juga Kacip Fatimah. And then kita pun ada store kita. To be honest, website ni, just nak bagi tahu korang, website ni tak sampai, ni berapa bulan lah? Tak sampai 2 minggu. And then website ni dah buat sale kat 30k lebih lah. Lebih kurang macam tu lah. So, yeah. So ni antara yang kita letak dalam website. Tak banyak sangat pun lagi. And then kalau korang nak pergi nanti, korang boleh pergi tengok lah. So this is a very basic website. Macam mana korang boleh buat. Sebenarnya korang boleh buat design lagi cantik. Cuma macam saya rasa saya kurang mementingkan kecantikan sangat untuk for the time being ni. Saya lebih fokus pada macam nak get the job done. Sekejap Okay. Maaf. Okay. So ini adalah basic website yang korang boleh buat. Ni sangat-sangat basic. Korang boleh buat better. Percayalah. Tapi untuk website yang basic ni dia ada limitation. Kebanyakannya kita akan pakai template. Tapi untuk korang yang baru nak start kan, I would suggest untuk korang belajar dulu macam mana nak gunakan template. Nanti bila korang dah macam contoh bila let's say business korang dah gempak sikit nanti, korang boleh move forward untuk upgrade korang punya ni. Maksudnya korang boleh tukar alamat website korang, korang boleh tukar hosting website korang. Alright. So saya nak bagi tahu korang, sekejap saya tukar balik semula pada live ni. Okay. So saya nak explain kat korang. Untuk website ni dia ada dua benda yang korang kena faham. Dalam banyak-banyak benda-benda yang pelik-pelik, IP ke semua tu korang letak tepi. Saya nak korang faham dua benda saja. Okay, dua benda yang saya nak korang faham adalah domain dengan hosting. Okay, alamak, seorang lagi masuk. Okay, sekejap Okay, domain dengan hosting. So, apa dia domain dengan hosting ni? So, domain ni, ini antara benda paling basic dalam website. Sebab kalau korang tahu ni korang boleh buat like straight away. Okay, domain ni adalah alamat. Domain ni ada alamat. Maksudnya domain kat atas tu macam meet.google.com/ ni semua. So, ini adalah domain. Ataupun www.febubiotech.com. Itu adalah domain. So, korang kena faham. Okay, untuk domain korang kena cari sendiri lah. Korang kena create sendiri. Tapi kadang-kadang korang kena fikir sama ada domain korang. Let's say korang nak buat fashionvalet.com. Korang tak boleh dah sebab ada orang yang dah beli. Dah ada orang dah pegang alamat tu. So let's say lah kalau selepas ni kan korang macam let's say nak buat website. Dan hari ni saya akan bagi sampel. Saya akan bagi korang sampel macam mana yang korang boleh buat. Macam mana korang boleh beli domain yang murah. Lepas tu boleh terus set up website kan. Senang lah.
supaya macam korang boleh apa nama ni orang cakap daripada step awal tu korang dah tak ada benda yang macam start korang boleh set letak payment gateway, letak shipping, macam-macam benda. Kejap lagi saya tunjuk, alright. Okay, so untuk yang pertama adalah domain. Itu yang benda yang korang kena tahu tentang alamat. So untuk pilih domain ni korang kena pilih lah macam contoh apa business korang ataupun personal lah. Contoh let's say macam nama saya Fikri Ashraf kan. So saya nak letak sebagai fikriashraf.com. Saya boleh beli fikriashraf.com. Contoh kejap lagi mungkin saya boleh tunjuk saya beli fikriashraf.com sebagai contoh kan untuk korang. Dan harga dia sangat-sangat murah. Orang kata tak luar sangat pun. Sebab kadang-kadang ada orang beli website ni, ada orang beli domain sebab dia nampak company tu tengah naik, company tu tak ada website, dia beli lepas tu dijual mahal-mahal orang. Tapi tu macam agak tak ethical sikit lah. Tapi itu salah satu cara orang buat duit sekarang kan, dalam dunia sekarang. Tapi let's say kalau macam contoh saya nak ajar korang macam mana korang nak boleh beli satu website Facebook guna WordPress. Tak, kita pakai Ionos. So saya akan ajar korang macam mana korang nak guna Ionos yang sangat-sangat mudah. Ada template everything semua, just macam drag ataupun ada perubahan sikit-sikit yang korang boleh buat. No coding needed lah. Sebab macam kita dah pakai Wix. Kalau macam contoh kalau korang tengok dekat heroacademy.com, sebab saya pernah ada website heroacademy.com. Still ada lagi saya rasa. Baru minggu lepas saya check ada, so saya rasa sepatutnya ada lagi sebab saya kurang check website tu. Heroacademy.com pun itu kita pakai Wix. Sebelum ni WordPress saya pakai niagaglobal.com. Masa previous company saya, Niaga Global PLT, itu saya buat guna WordPress. So macam sekarang ni saya gunakan Ionos sebab harga dia sangat-sangat murah. Sangat-sangat murah. Nanti kalau macam contoh traffic dah banyak sangat, baru kita convert ke WordPress. Sebab bagi saya tak ada masalah untuk guna WordPress. Tapi masalah dia untuk sama ada kita nak test. Kita nak test sama ada macam produk yang kita jual okey tak, apa yang kita buat ni macam orang percaya tak. Dia lebih kepada macam nak validate market lah. So untuk awal-awal ni siapa-siapa yang nak letak korang punya personal ke ataupun korang nak letak korang punya business, feel free to do so. Okay, so kita go straight lah, dah 9.20 kan. So insyaAllah lebih kurang dalam pukul 10 ataupun 10.10 nanti kita dah boleh habis lah. Sebab saya akan guide through korang satu persatu apa benda yang ada, apa benda yang tak ada, right? Okay, so sekarang ni saya nak bawa korang semua pergi dekat satu website. Siapa-siapa yang tak tahu lagi, share Google Chrome Live. Okay. So bila korang ada dekat website ni, okay. So ini adalah website yang dah di login. Maksudnya dekat Ionos ni, nama dia Ionos tau, IONOS. So ini adalah website yang korang boleh gunakan dua-dua sekali. Korang boleh dapatkan korang boleh dapatkan domain dan korang boleh dapatkan hosting juga daripada sini. So ini antara benda yang macam saya rasa you guys boleh leverage lah dekat sini, dekat Ionos ni. So saya akan tunjukkan macam mana korang nak gunakan benda ni daripada orang kata daripada scratch. Okay, so saya try masuk incognito. So incognito ini macam okay, contohlah saya masuk dekat sini dulu. Saya log out dulu lah. Okay, let's say saya log out kat sini. Saya masuk incognito juga. So saya tulis ionos.com. Dan saya harap internet malam ni laju lah untuk korang kan. Okay. So ini adalah website Ionos tanpa login. Ini adalah website Ionos tanpa login. So ini kalau macam contoh kalau saya nak masuk balik nanti, kejap lagi saya akan masuk balik kat sini untuk bagi korang tengok Okay, so untuk website Ionos tanpa login tadi, okay, ionos.com. Okay, by the way saya tak nampak korang tau. So kalau korang text nanti kejap saya baca. Okay, so dekat sini nampak tulis lah, find your domain now. So untuk korang yang tak pernah buat website, domain ni macam saya cakap tadi, dia adalah alamat. So korang pilihlah alamat apa yang korang nak gunakan. Macam contoh let's say lah nama saya sendiri kan. Let's say Fikri, tak kisah rujuk rusak, fikriashraf.com sebagai contoh. So saya
Kalau saya check kat sini, harga dia akan berbeza dengan apa yang saya check kalau saya dah sebab kalau macam contoh korang dah pernah register semua kan, dah pernah sign in, let's say lah kalau dekat sini korang korang pergi balik dekat dekat apa nama ni, untuk dapatkan domain, contohnya saya tulis Ionos balik baru kat sini kan. Sebab dia ada beza tau untuk kalau macam contoh let's say saya letak Fikri Ashraf dulu dekat website yang saya dah beli tadi, yang Febu Biotech tu saya dah keluar, maksudnya dia simpan cookie kat sini. So saya letak fikriashraf.com. So saya check kat sini, harga untuk satu website, okey, harga untuk satu website dekat sini adalah $1 $1 untuk first year, and then $15 untuk tahun seterusnya. Tapi kalau macam contoh ni, sebab saya dah clear saya punya cookies tau. Kalau korang dah pernah masuk sini dan korang tak ni, dan kat sini dia akan jadi macam $10 untuk first year. So itulah cara untuk korang cari domain korang. Let's say lah siapa-siapa yang nama kan, let's say macam apa nama, Iqmal Hazrul, nak buat iqmalhazrul.com. Contohnya Iqmal nak bertanding PRU 15. So Iqmal Hazrul tulis apa nama ni, iqmalhazrul.com. So dia create website untuk dia punya politik, untuk dia punya kempen politik. Itu pun boleh juga, sebab dia macam murah, sebab orang bukannya datang selalu pun, tapi orang nampak dia ada presence dekat dalam online ada. So siapa-siapa yang menjual atau siapa-siapa, I think siapa-siapa pun perlu ada website lah, macam untuk sebagai dia orang punya alamat online kan. Okay, so contoh kalau macam ni dah ada, just add to cart. Lepas korang add to cart ni, cara dia dekat bawah ni dia akan suggest lah untuk beli org.net.info ni semua. So basically yang ni korang tak payah beli. And then untuk yang bawah ni ada domain guard protection ni, ini korang kena ambil sebab macam dia akan prevent again data ni lah, data abuse lah. So korang add to cart juga. Okay, so dekat sini korang ambil satu-satu. And then bawah-bawah ni just nada domain. Ni pun macam nada domain kat bawah ni. So tak perlu. So korang dah masukkan 2 dalam kad korang kan. So basically harga dia sekarang ni, kalau pergi balik tadi, harga dia untuk tahun pertama $1. Lepas tu tambah dengan protection ni tadi $1. So baru $2. So $2 ni, and then korang tekan continue. So bila korang tekan continue ni, nanti dia akan bawa korang pergi dekat sini, dekat get more from domain with one popular add-ons. So dekat sini dia akan bagi korang domain, email, my website. So yang ni ada perbezaan lah. Yang ni maksudnya korang dapat domain saja. So macam rugi lah. So macam ni korang dapat email. Maksudnya korang boleh tambah email untuk professional email. Tapi ni pun apa nama ni, dia tak perlu sangat pun lah. Kalau macam contoh company korang tak banyak email yang diperlukan. Maksudnya contoh let's say korang nak buat macam inquiry at alamat korang tak perlu banyak-banyak pun. Tapi kalau macam contoh korang just nak buat satu, contoh macam admin@something.com, itu dah just more than enough lah. Nanti kalau korang perlukan next, mungkin korang boleh tambah lagi. Tapi untuk awal-awal ni just untuk basic saja, buat macam like very very lean cost. So untuk ni ada untuk web hosting juga. Tapi macam bagi saya macam ni pun okey, tapi saya lagi prefer gunakan apa nama ni, gunakan yang dah siap lah. Untuk orang yang baru-baru basic, maksudnya kalau pakai ni mungkin agak pening sikit kot. So saya suggest korang beli yang ni, ambil yang ni. So untuk 12 bulan, let's say kita tambah ni kan. So untuk 12 bulan korang akan spend lebih kurang $12. Lebih kurang macam tu lah. So total lebih kurang dalam untuk website sekarang ni, tadi kita dah guna $2, dan juga $12. So total $14. Tapi disebabkan kita ambil starter my website now ni semua, domain kita yang $1 tadi dia cancel. So macam korang nampak kat sini, dia tulis kosong. So basically tambah dengan domain guard ni, total untuk korang punya ni adalah 13. So korang boleh apa nama, check with PayPal, fikriashraf.com. Okay, so macam korang boleh check out with PayPal.
So bila korang dah check out with PayPal ni, macam sekarang ni saya rasa saya tak nak beli sebab saya macam kalau next time kalau korang betul-betul perlu macam saya ajar like detail gila-gila macam mana nak buat website untuk saya ni, mungkin saya boleh tunjuk. Tapi malam ni saya nak bagi korang basic idea dulu, korang okey tak okey untuk korang faham buat macam mana nak buat yang paling basic. Nak buat website yang paling basic tapi korang boleh buat juga like payment ke, letak Stripe ke, letak apa-apa ke, semua korang boleh buat kat dalam ni. So tapi kalau ada benda-benda yang macam korang nak buat advance sikit, nanti korang boleh tambah, dan saya akan tunjuk apa perbezaan yang ada website yang dah ada, yang saya tengah ada sekarang ni dengan macam mana yang korang nak start sekarang kan. Okay, alright. So bila korang dah check out with PayPal ataupun bayar guna Visa ni semua, so total lah 13 USD in RM kan. So total dalam RM55. So RM55 ni adalah website yang ada domain guide untuk korang, yang ada domain, dan korang dah ada hosting korang sendiri. Korang dah ada My Website Now, korang dah ada hosting untuk korang set website korang. So itu antara apa nama ni yang kita nak lah. Sebab maksudnya kalau macam ni, kalau korang nak buat sebulan boleh, tapi sebulan mahal. Sebulan jadi $7. $7. So membazir lah. So better 12 terus lah, I would say. Sebab korang tak nak, macam korang nak setahun terus. Sebab actually kalau macam sekarang ni website korang macam dekat dalam ni tak apa, tapi tiba-tiba korang nak ubah, nak pergi tempat lain kan, nak guna WordPress ataupun nak hire orang lain ke semua untuk buat, itu pun boleh. Bila-bila je korang boleh cut, boleh reset dia punya setting ni semua untuk masuk dalam hosting yang lain. So tak ada masalah pun. As of now, kalau korang ada dalam otak korang nak buat business something lah. Contoh lah, let's say kan, saya cakap saya nak buat website fikriashraf.com sebagai contoh. And then tiba-tiba macam saya rasa, kalau aku tak pakai fikriashraf.com ni mungkin ada orang beli. So macam saya rasa tak ni, so saya belilah, free je. Ataupun 12 ataupun $1 tadi saya spend kan. So tak rugi pun. Tapi macam saya tak berminat pun nak ada website sendiri yang atas nama saya. Sebab saya lagi fokus pada macam bisnes-bisnes yang lain. Alright. So kalau macam contoh let's say lah kan, let's say kalau you guys semua macam nak buat website, ni antara basic lah. Basic berapa yang korang kena spend dalam RM55 untuk korang buat benda ni. So bila korang dah check out dengan PayPal ni, so nanti saya akan tunjuk korang macam mana korang boleh masuk dalam Ionos ni pula. So let's say lah kalau korang dah beli, korang akan dapat email semua kan. So nanti dia akan bagi ni lah, dia akan bagi customer ID, dia akan bagi password. Ini benda basic dia akan bagi macam korang akan key in password lah, silap. So korang key in password. So bila dah dapat everything tu, korang just log in sahaja. Okay, so saya nak check balik korang dekat dekat Google Meet ni, takut saya bercakap short sendiri. Okay, korang jelas tak so far? Okay, boleh. Okay, alright. So kalau ada apa-apa question, just tulis je dekat chat tu, sebab saya tak nak korang termiss apa-apa. Okay. So yang tadi, yang pertama korang dah settle, korang dah ada domain dan korang dah ada hosting. Maksud hosting tu, domain tu adalah alamat, hosting adalah rumah yang website korang tinggal kat dalam. So bila let's say bila orang tanya korang apa website korang, basically dia tanya apa alamat rumah kau. So dia tanya alamat rumah, and then dia pergi kat alamat rumah tu. Alamat rumah tu lah yang dalam website, apa yang korang nampak dalam website tu. So itu basic yang korang kena tahu lah. Benda-benda lain tu macam just a little bit technical untuk yang akan pening dengan kepala sikit. So just tahu dua benda tu, domain dengan hosting. Okay, alright. So let's say korang dah tahu dan korang dah tahu harga dia macam mana nak buat kan, which is RM55 kan. So korang pergi dekat korang pergi dekat sini. Dia akan keluar page ni tau. Bila korang dah settle, dah beli semua, dia akan bagi korang page ni. Okay. So bila dia bagi korang page ni, yang pertama yang macam kalau saya personally, saya akan tengok domain. Saya akan klik dekat domain ni. So dalam ni ada banyak benda tau. Ada banyak benda yang ada. Ada domain, ada email, ada website and stores, ada security solution,
ada my account dengan ada produk. So ini abaikan, add another product ni abaikan, completely abaikan. So kalau contoh let's say masuk dekat domain dan SSL ni kan. So kalau korang masuk dekat domain ni, korang akan nampak korang akan nampak apa nama, okey, febubiotech.com, website korang, ni status dia my website now, yang saya akan tunjukkan kejap lagi. Domain guard aktif, okey, settle. So dalam account ni ada satu apa nama, domain kat sini. Okay. So dia boleh ada banyak tau dalam account ni, maksudnya kita boleh add domain benda-benda lain yang saya nak letak dalam ni pun boleh. So tak ada masalah pun. Dan dekat sini pun ada subdomain. Sekejap dekat sini pun ada subdomain. Subdomain ni maksudnya let's say febubiotech.com ni kan. Kalau macam contoh subdomain ni, domain yang kecil lagi pada dia. Contohnya macam ni, order.febubiotech.com. Let's say kalau macam contoh korang nak buat survey.febubiotech.com. Contoh korang jual chips kan. Contoh korang jual chips, macam kawan saya dalam ni Syazwan, dia jual onion. ONYON. Onion lah, macam like apa, kerepek bawang dia jual. Let's say kalau dia buat apa, onion.com contohnya, onionchips.com ke onion.com ke, so dia nak buat survey. So bila kita tulis survey.onion.com, dia nampak little bit more professional lah. Ataupun macam dia boleh je buat apa nama ni, onion.com/survey pun boleh juga. Tapi subdomain ni lagi personally saya rasa lagi senang dan lagi cantik aku nak guna daripada yang belakang ni. Sebab yang belakang ni dia kena hide semua tu. So saya tak berminat sangat lah untuk benda tu kan. Tapi kalau guna WordPress lagi senang lah. Okay, alright. So untuk yang pertama sekali ni domain. So basically ini je yang korang kena tahu. Untuk domain, alamat sahaja. Apa alamat, dan dia ada benda-benda belakang ni korang tak tahu. Korang tahu domain, subdomain, nanti korang akan figure out sendirilah. So untuk tahu domain dia apa, subdomain ni saya tambah tau. Bukan yang memang sedia ada, saya tambah sendiri. So maksudnya let's say lah, dekat subdomain tadi kalau saya klik domain register.febubiotech.com, saya boleh linkkan dia dengan website lain, ataupun linkkan dia dengan Google Form ke, linkkan dengan apa-apa, semua saya boleh buat. So dia macam dia ada macam orang kata, dia akan forward kita punya address tu pergi tempat lain. Tu apa yang saya buat lah untuk subdomain. Alright, so untuk domain I think macam you guys dah clear. Untuk level pertama ni agak senang untuk domain ni. So saya tak nak tekan banyak sangat dekat domain ni. Okay, and then yang kedua, antara yang saya nak tunjuk dekat korang, sekejap yang kedua yang saya nak tunjuk kat korang adalah email address. Sebab contoh let's say kalau korang dah ada website, korang kena ada email yang orang kata professional. Maksudnya macam @companykorang.com. So kalau korang pakai yang tadi, yang kita beli ni tadi, dia ada 3 macam mana? Dia ada macam macam mana saya cakap? Okey, macam ni. Sorry, saya rephrase. Okey. Yang my website tu dia ada satu email percuma. Maksudnya korang boleh letak @febubiotech.com macam tu. So dekat belakang tu korang boleh nampak professional lah. Contohnya email yang ada ni, admin@febubiotech.com. Saya boleh tambah lagi, saya boleh beli lagi, tapi saya rasa macam tak perlu pun. Bukan semua orang pakai email pun waktu at least for saya punya company, bukan semua orang pakai email company yet for now. Tapi kalau macam selepas ni kalau saya nak, saya just belilah, order lah kat sini kan. So tak ada masalah pun untuk benda tu. Tapi kalau macam untuk awal-awal ni, untuk very basic, kalau korang rasa tak boleh guna, tak payah pakai. Limitkan betul-betul. So dekat dalam ni email ni pun saya boleh buat forward. Ni saya forward dekat semua, dekat business partner saya semua, supaya kalau macam contoh ada email yang masuk dalam ni, semua orang dapat. Maksudnya macam itu lagi senang kalau orang tu ada Gmail ke apa semua ke. So basically kalau ada orang PM dekat website, semua orang akan dapat. So itu untuk email address. So and then untuk email address ni, kalau kita tekan contoh admin@febubiotech.com ni, dekat dalam email address ni dia akan bagi details untuk setup semua, berapa banyak ni, storage boleh upgrade semua. Ini dan actually antara benda yang kita nak tengok adalah contohnya kita boleh kat sini, let's say dalam email nanti kalau korang pakai macam Outlook ke, korang pakai Spark ke, ataupun any email client, ataupun dekat phone pun korang nak tambah kan, macam Apple Mail ke semua, korang boleh tambah, boleh set up kat sini. So cara nak set up dia sangat dia macam nampak complicated.
Actually dia memang complicated, tapi kalau dah tahu sangat-sangat mudah. So tekan je tadi dekat setting up an email client tadi. So dia akan bagi inilah, dia akan bagi instruction iPhone ke ni semua benda kan. Dan tapi kalau macam contoh kalau tak ada dalam list ni yang korang pakai, maksudnya korang pakai benda lain, korang boleh tekan ni email server information, POP dengan IMAP ni. So masuk dalam setting masuk dalam setting email tu, just pakai je, just link aja dengan benda ni. Tapi benda ni agak detail sikit. So kalau macam contoh let's say selepas ni kalau korang perlukan bantuan untuk email ni tak faham, just let me know lah. Just DM me ke ataupun just contact me lah anytime. Kalau macam nak tahu pasal email ni kan selepas ni. Okay, so itu untuk setting email. Untuk setting email sangat-sangat simple sebab email ni macam dia macam kira macam penghubung website dengan you lah. Macam contoh apa-apa berlaku website, ada orang beli ke semua, dia akan terima. Benda tu dia akan terima. So itu yang kita nak. And then yang ketiga security and solutions ni. So tekan je dekat security solutions ni. Dekat dalam security solution ni kita akan tengok kita boleh manage kita punya SSL certificate kalau macam dia belum aktif, tapi by right kalau kita dah guna yang tadi, dah ada domain semua benda tu, suppose semua dah protected. So apa yang pentingnya benda ni? Benda ni nampak tak macam dekat sini ada macam lock. Maksudnya kita punya website ni secure lah. I think like semua website yang ada dekat market ni sepatutnya kena ada macam kunci kat atasnya lah. Kalau tak macam sangat-sangat fishy lah website kalau tak ada benda tu kan. Sebab macam boleh senang kena hack ataupun banyak benda isu lah. So make sure domain kita protected sebab ni antara benda penting. Data breach ke, orang beli ke, dia punya credit card detail semua, benda tu sangat-sangat penting, especially untuk website kan. Dan kena ada protection lah. So tapi untuk benda-benda lain, untuk tambahan lain ni semua saya rasa macam tak perlu for now. Sebab macam contoh kita orang baru dua minggu, tapi kita orang dah proses order almost lebih kurang dalam 30k lah. Tu order yang kita dah proses kan. And then okay, seterusnya untuk untuk website pula. Okay, so tadi korang dah tahu domain, korang dah tahu email, korang dah tahu security. Okay, tu dah okay. Mungkin otak korang macam dah tepu sikit kan. Tak apa, kita rehat dulu seminit. Saya minum air jap. Okay, so saya nak check balik dekat ni. Saya tukar live jap. Okay, saya nak masuk dalam ni. Okay, so nak tanya korang, so far korang follow tak? Okay, Taufik Maidin. Okay, so far saya nak tanya korang semua, korang yang ada kat sini, sekejap. Okay. Korang follow tak so far? Okay. Alright. Sebab saya tak nak bagi korang pening-pening. Dia ada banyak benda yang macam sepatutnya macam boleh memeningkan kepala. Tapi apa yang saya bagi tahu korang ni, benda yang basic yang korang boleh buat terus. Like itu korang boleh buat terus, korang ambil benda yang simple, sangat-sangat simple lah untuk this kind of website. Okay, alright Okay. Sebab macam saya tak nak email tu macam tak faham. Okay. Kalau tak faham untuk email tu, nanti just DM je saya. Pergi dekat I think you guys ada saya punya IG kan. Just DM je saya dekat tu. InsyaAllah kalau saya free, saya akan reply tu. Saya akan reply balik. Okay, alright. So saya sambung balik sebelum Okay, alright. So untuk yang dekat sini, dekat Ionos ni tadi, okay, kita dah settle 3 benda ni. Email ni mungkin agak complicated sikit kalau macam contoh untuk korang set, tapi tak apa nanti. And then seterusnya benda yang korang kena tahu, lepas dah tahu 3 ni, korang pergi dekat website and stores ni. So ini adalah rumah korang. Ini adalah rumah website korang. Sekejap Okay. So bila korang dah masuk dalam yang website and stores tadi, let's say lah, kalau nak tengok macam mana saya punya web, sama ada website Febu Biotech ni dah optimize ke belum. Optimize ni maksud dia macam dia okey tak okey. Macam kat sini 89, tapi ini last time saya check. So saya try
tengok result. Sebab macam untuk website checker ni kita boleh tengok apa nama ni orang kata berapa kita punya score untuk website dari segi macam online, visible tak visible, secure tak secure, laju tak laju. Dan ada banyak lagi cara untuk check, tapi this is one of it. So saya last check 20 jam lepas. So saya check sekali lagi untuk website ni sebab saya ada buat edit, saya ada buat macam editing juga petang tadi untuk increasekan website punya performance. Link dengan dengan macam-macam lagi. So ini adalah macam result selepas kita modify website. Saya tak sure berapa. Okay, 95. So okay lah. Kalau macam overview 95 ni dah macam website kita online dah more visible. Tapi sebab macam kita tak buat blog lagi. So maksud kalau kita buat blog, kalau kita ada banyak content yang kita letak sebagai kita tulis Facebook biotech semua benda. So basically website ni akan jadi more visible. So let's say lah siapa-siapa dalam ni kan yang macam nak buat website, just fikir dulu dalam fikiran nak beli domain, nak buat domain apa. Contohnya nak buat let's say saya ada company bola sepak kan. Saya company bola sepak, akademi bola sepak, nama dia Hero Academy. Saya dah ada heroacademy.com. Tapi let's say lah saya nak gunakan brand yang sama, Hero tu, untuk buat benda lain kan. Saya nak buat, contohlah saya dah tahu macam mana nak buat website RM60, harga RM60 ni. And then saya decide macam, okay, what if kalau saya pusing, saya hustle contohnya, saya pusing seluruh jerantuk ni, saya cakap dengan orang, saya nak offer orang untuk buat website harga yang murah RM350 je. Maksudnya dia punya branding, dia punya website semua lengkap lah. So RM350. So basically untung saya lebih kurang RM300. Itu kalau macam saya buat hasil lah kan. So itu kita boleh buat juga servis macam tu kalau korang pandai. Cuma bukan saya malas, saya banyak dah apa, mata dah barai ni. Okey. So tak apa, as of now saya ajar. Kalau siapa-siapa lepas ni dah dapat knowledge ni, pergilah. Kalau kalau macam tak ada bisnes yang korang buat, korang dah belajar pasal ni, korang pergi buat jadi website developer kan, untuk buat basic website untuk orang-orang lain. So itu antara yang saya that's why saya nak. Okay. So korang dah tahu pasal yang percentage untuk website ni. Okay, tak apa. Saya patah balik dekat tadi. So saya delete ni. Okay. Nanti benda ni berubah nanti insyaAllah. Okay, so dekat online directories ni macam tak ada apa sangat. Benda ni semua tak macam bukan I wouldn't say tak penting, tapi macam dia ada yang kena berbayar. Maksudnya macam like untuk SEO ranking ni dia macam dia suggest dia punya tools lah. Tapi bagi saya rasa tak perlu pun dia punya tools. Sebab kita yang develop ni, kita tahulah macam mana, kat mana kita nak letak artikel ke apa semua, kita dah tahu. Dan orang pun akan datang kalau macam kita letak tu. Unless kalau macam orang tak tahu pasal website kita menjual macam e-commerce yang banyak-banyak. So kita kena ada SEO punya game lah. Tapi untuk SEO tu, kalau yang siapa-siapa yang tak tahu lagi, SEO ni search engine optimization kan. So macam contoh, dia akan bantu page kita ni. Kalau contoh let's say kalau orang tulis Facebook biotech kan, orang enter, kalau macam page kita tak ada track record yang cantik lagi, kita punya tak akan jadi nombor 1. Maksud kita akan jadi nombor belakang-belakang, page 2, 3. So itu yang kita nak lah. Let's say kalau orang tulis sacak minyak sacak inci, orang tekan enter, kita first. So orang takkan pilih yang lain kan. So itu adalah SEO. Tapi untuk SEO tu dia agak detail. So mungkin nanti kita akan boleh belajar lagi. Saya banyak kawan-kawan yang pakai SEO, tapi saya malas nak explain benda tu lah. So untuk yang dalam ni, tepi-tepi ni macam basically tak ada apa sangat, just nak tunjuk korang punya statistik je. Okay, alright. So this is the time kita masuk untuk buat website. Dekat sini, open my website now. So this is the time. Kita tekan je open my website now. So basically inilah ada dekat dalam ni lah ada editor untuk website korang, yang korang boleh macam main-main je. Mungkin macam bagi saya, sebab saya rasa saya laju sikit untuk ubah-ubah. So kalau macam contoh ada abang-abang, kakak-kakak, ada pun adik-adik yang macam baru lagi nak tarik-tarik ni semua, nak ubah-ubah konten-konten semua dalam ni. So boleh bermain-main dululah kan. Letak je. And then kalau korang main-main ni semua, basically korang boleh publish, ataupun korang tak nak publish pun tak apa. Untuk korang set dulu dekat dalam website. So basically ini adalah interface je. Ini adalah interface yang korang akan nampak. Saya minta maaf sebab mungkin saya internet saya slow sikit, sepatutnya
everything run okay kat sini dan sepatutnya dia okey lah. Okay, alright. So, ni adalah interface untuk website ni. Dia ada dekat dalam ni, yang pertama ni dia adalah home. Contohnya kat sini ada home ataupun about us. Kat sini ada header. Basic idea dia macam ni. Dia ada header. Lepas tu kat bawah sekali dia ada footer. Alright. Okay, kat bawah sekali dia ada footer. Okay. Tengah-tengah ni dia ada body yang kita boleh tambah-tambah lah. Nampak tak sini ada add section semua kan. So kita boleh tambah-tambah kat dalam ni semua. Tapi untuk bila lepas korang beli domain, and then lepas korang beli yang my website now ni semua, korang basically korang akan diberi pilihan untuk pilih template. Korang akan diberi pilihan untuk macam kita boleh pilih. Dan template yang kita pilih ni boleh tukar-tukar je. Dia ada banyak template kalau korang business ke, kalau korang real estate ke, kalau korang banyak ada banyak pilihan. Tapi dia tak adalah sebanyak terlalu banyak sangat kan. Sebab dia banyak tapi still limited juga option dia. Tapi dekat dalam ni kita boleh ubah-ubah sendirilah. Kita nak tukar gambar ke, nak ubah bentuk ke semua. So saya nak go through dengan korang macam mana korang boleh buat website. Sebab ini adalah website yang lebih kurang macam yang template yang sebelum ni ada. Tapi saya dah ubah banyak juga benda. Saya dah ubah dia punya structure dia sikit, bentuk dia sikit. So saya ada ubah sikit. Tapi kalau macam contoh korang dah masuk, kalau korang tengok je template mana yang korang berkenan dengan hati, korang masuk, korang tukar everything. Korang boleh tukar everything. So cara dia simple je. Dekat tepi ni, ini adalah dia punya structure dia. Dia ada content, design, page dengan store. Okay and then ada setting juga. So saya bagi tahu dekat setting dulu lah. Bila korang masuk nanti akan ada Mamat ni, dia kata ni assistant, dia akan ajar, dia tunjuk kita satu-satu. Kita go through je benda tu. So saya akan pergi dekat setting dulu. Kalau dekat setting ni dia ada beberapa lah. Dia ada macam satu dia ada logo. Logo ni korang kena create sendiri lah. Sebab logo ni dia akan ada dekat atas ni. Kat sini. Ataupun dia panggil favicon tak silap saya. Ni betul lah favicon kat sini. So dia akan keluar kat sini ataupun dekat sini. So logo ni korang kena buat sendiri. And then privacy policy, kalau korang masuk Favourite ni dia akan tulis privacy policy. Tapi macam benda ni bergantung pada kawasan juga Kalau macam contoh dekat Malaysia ni mungkin tak penting sangat pasal apa nama ni. Bukan tak penting, I would say macam dia penting tapi macam it's not compulsory untuk letak besar-besar kat depan website terus kan. Kalau macam dekat US mungkin dia ada regulation yang lain. So okay, itu untuk setting. Setting tak ada apa sangat. Just untuk letak logo je. Just untuk letak macam okay, alamat ini rumah kita kecil. Ini kita punya logo rumah kecil. Alright, so mungkin korang dah clear kat situ. Alright, so kita pergi pula pada pages. Okay. Dekat pages ni akan ada beberapa benda. Sebab saya tak nak explain satu-satu, nanti korang macam pening. Nak buat ke, nak buat macam mana. So saya nak korang faham je. Okay. Untuk store ni kita akan pergi last untuk korang faham. Okay. So dekat dalam page ni dia ada banyak tau. Dia adalah benda yang dekat tepi ni, dia adalah kita punya atas ni. Dia related dengan kita punya header. So saya letak about us, letak our solution, letak green print project, store dengan contact us. Sebab ini yang saya nak ada dekat atas dekat header website saya. Kalau korang nak satu je about us saja, delete lah yang lain-lain kan. So ini antara apa yang saya nak. So dekat dalam ni letaklah page name, tulis pasal nama company korang sebab ini SEO title. Kalau orang tulis Favourite, dia akan keluar about Favourite. Contoh macam itulah. Kalau solution ni macam dia boleh keluar juga apa yang kita letak sebagai solution. So dia akan keluar page kat sini, dia akan tunjuk untuk green print projects ni sebab our company Favourite kita nak specialize dalam botanical drug discovery. So that's why kita ni kat sini pun ada macam apa gambar marijuana, apa namanya, ada pokok sacha inci, Thai basil, kaci Fatimah. So insyaallah going forward nanti kita akan pergi ke arah mana ni. And then kita ada store. So dekat store ni kita ada apa nama ni, kejap Okay. So kat store ni kita ada kita punya detail kat sini. Minta maaf internet kat kampung ni lembab sikit. So saya buat store simple je, just untuk sebab kita fokus pada stockist dan juga agent. So ini antara apa yang kita buat lah untuk ni. Tapi kalau macam contoh untuk orang yang macam jual e-commerce yang ada banyak produk pun boleh buat, tak ada masalah pun.
So boleh letak detail semua, boleh letak harga, boleh buat diskaun, boleh buat coupon code semua kan. So and then satu lagi contact us. So untuk page agak simple. Okay. And then untuk design ni, ini adalah actually saya tekan design jap. Okay. Untuk design ni, ini adalah benda yang paling first. Yang paling first yang basically website ni akan tunjukkan. The reason saya nak tunjukkan orang dekat page dulu tadi sebab saya nak korang imagine apa yang ada dekat atas korang punya page tu. Korang tahu nak apa direction dia punya tekan nak pergi mana, itu antara benda yang korang kena dalam fikiran. Okey, dalam website aku nak buat apa? Nak pasal website aku, apa lagi orang nak? Dan mungkin nanti saya akan share lah tentang details apa yang selalunya website dekat Malaysia ni ada, ataupun top website yang memang convert sales ada. Sebab banyak kelas yang saya dah pergi pasal pasal macam mana website nak convert semua. Tapi macam like for me, I think personally the one yang macam dah ada sekarang is enough for now. Tapi kita akan improve lagi lah untuk lagi better agent system, login semua. Itu kita akan tambah lagi banyak. Sebab this one macam like kita buat sangat-sangat simple. Sangat-sangat simple. Sebab saya ada masa 1 hari je nak create website ni. So ya, dan sekarang dah ada beberapa hari, so saya dah banyak-banyak edit juga. So nanti kalau korang nak tukar template, korang boleh tekan bawah ni, choose another template. Tapi saya tak nak tekan. Kalau saya tekan ni tadi, macam template yang ada sekarang ni dia akan hilang. So dan saya suka template sekarang ni very minimal, very minimalistic. So saya stay dengan ni lah. And then kat sini korang boleh tukar color, boleh tukar font, boleh tukar shape, spacing website semua korang boleh tukar. Dia boleh macam drag and drop lah kan. Sekejap lagi saya tunjuk macam mana content korang nak ubah. Okay, so design dah sentuh, page dah sentuh, kita pergi pada content. Untuk yang ni, ini pun basic tau. Ni korang boleh tukar color apa yang korang nak, apa yang korang suka je. Right? Okay, so saya nak pergi dekat content. Okay, so let's say lah ni content. Cara nak ubah dekat content ni macam boleh kata agak simple. Let's say lah kalau macam saya rasa macam okay, warna ni tak lawa, tak matching dengan belakang kan. Ataupun contoh let's say saya tunjuk, okay, saya pergi dekat green print project. Saya tekan dekat green print project ni. Check. Okay, so bila saya tekan kat green print project ni, dia akan tunjuk macam ni. Unlocking the potential of botanical draft, February tag. So, let's say kalau saya nak ubah ni tulisan ni kan, saya boleh klik je. Saya klik je kat sini. And then saya boleh tulis lah. Saya boleh delete. Dia macam delay sikit internet sini. Kita boleh macam ubah website tu, kita boleh delete website tu, kita boleh ni macam ni contoh saya tekan semua, saya delete. So saya boleh tulis apa-apa sahaja kan. Contohnya let's say macam korang jual apa nama ni, Coco Crunch contohnya. Tulislah Coco Crunch. Sekejap, betul lah. Okay, CH. Sudah delay pula. Okay, alright. So kat sini pun korang boleh tulis, boleh tukar size dia, font semua, link, color. Ni korang boleh main-main lah. Korang boleh try je. So saya patahkan balik everything ni pergi pada yang awal. Okay, February Adventures yang awal tadi. Okay, alright. So just macam bila dah siap everything, just tekan done. So bila dah nanti dia akan lock lah kita punya apa kat sini. Okay. So itu cara nak edit dia. Dia macam sangat-sangat simple. Korang boleh try je. Tekan ni sebab macam contoh kan, let's say untuk header ni, sebab saya nak bagi sampel, saya tak bagi korang pening. Sebab saya rasa sekejap lagi saya dalam 3 minit lagi saya akan pergi pada store pula. Itu mungkin untuk korang macam nak menjual. Macam ini lebih pada macam korang tulis apa-apa korang nak tulis kat sini, korang tambah section, korang boleh tulis apa-apa korang nak tulis. Basically macam tu lah, itulah website. And then kalau contoh let's say korang nak ubah apa nama gambar kan, boleh tekan dekat sini ada macam section option. Dekat section option ni korang boleh buat bentuk-bentuk dia jugalah. Okay. So korang boleh tambah. Ni korang boleh on off, nak nampak tak nampak contohnya saya boleh on kat sini. So nanti dia akan tambah dekat tengah-tengah ni, dia akan tambah description, your awesome website. So kita nak ubah dia, kita double tap ni, kita done, kita double tap kat sini, kita ubah lah.
Tapi macam saya tak nak tambah apa-apa lagi kat sini. Mungkin selepas ni saya akan pelbagaikan sebab saya nak website yang minimal lah sebab apa nama investor bila dia tanya bila dia nak invest dia nak tengok website, dia nak tahu apa kita buat. So kita bagi okey ni apa kita buat venture. So basically macam kita ni macam apa yang saya buat lebih pada macam untuk investor punya appetite. Apa yang investor nak dia nak tahu. So yang fokus saya adalah pada Green Print Project punya page ni nanti. Yang macam lain-lain ni lebih pada macam okey nampak corporate, bukan kita nak bagi fancy, nak ada kapal terbang lalu tiba-tiba tulis sale. Itu bukan lah, itu bukan saya punya apa nama orang kata interest saya dekat sini lah. Ni lebih pada macam website yang saya buat untuk nampak profesional. Kalau korang nak nampak profesional untuk jual untuk personal branding korang pun boleh, untuk buat event untuk jual kat store pun boleh. Nak hilangkan about us, solution, Green Print Project, contact us, nak tinggal store saja pun boleh. Alright, so itu cara untuk korang edit tepi-tepi ni dan ada elemen. Kat sini pun ada design, korang boleh tukar design dia, boleh tukar image kat belakang ni, color ke semua benda, shape. Dia sangat-sangat mudah lah. Nanti bila korang masuk, assistant ni akan ajar korang. Dan sebenarnya dia tak murah. Kalau untuk korang try RM50 dan macam contohnya saya boleh pakai gambar macam ni untuk besarkan sikit. Tapi for now saya just ambil apa yang macam saya rasa macam saya berkenan lah kat sini lah. Sebab saya nak hilangkan tangan orang tu, saya letak yang kecil-kecil ni. Okay, right. Tu antara yang macam korang boleh buat lah. Itu untuk content. Nanti korang boleh tambah je. Korang boleh try. Korang boleh try and error je untuk ni, untuk semua ni. Alright. So saya nak check balik dekat sini. Okay. So far korang sekejap. Okay, payment. Okay, nak tanya website murah ke mahal. Okay. Sekejap saya tengok satu. Okay, boleh rasanya nak masuk Aionos, look and see first. Okay, boleh masuk. Good idea. Okay, nak tanya apa perbezaan website yang murah dan mahal, pro and con dia. Satu website yang murah mahal, kalau macam contoh website macam gini, dia sangat-sangat tak sesuai kalau macam contoh korang punya traffic sekali masuk tu macam beribu orang masuk. Sekali masuk tu macam maksudnya website korang ni sepatutnya macam korang dah ada e-commerce punya ni, maksudnya memang kena gempak punya Shopify punya level yang korang bayar mahal-mahal kan. Maksudnya sekali masuk ada berpuluh ribu, beratus ribu orang masuk serentak. So itu website itu website mahal boleh buat lah. Kalau macam website sekarang ni dia tak adalah tinggi sangat. Maksudnya kalau contoh korang punya sales sekali orang masuk mungkin rendah daripada 1,000 orang macam tu, dia still boleh dia macam still boleh tampung lagi lah. Untuk apa nama untuk korang punya traffic dari segi dia punya bandwidth. So maksudnya kalau contoh let's say kalau kenapa syarikat-syarikat besar bayar mahal-mahal untuk website yang ni, mungkin sebab harga domain dia yang mahal. Itu menyebabkan diorang kena bayar lebih lah untuk benda tu kan. Sebab tu korang kena beli domain tu awal sebelum orang lain beli. Siapa-siapa yang ada beli je website apa yang korang nak beli kan. And then tanya apa perbezaan website murah dan ada. Okay, payment transaction function dalam website pula macam ni. Okay, alright. So sekarang ni saya nak bawa korang semua pergi dekat store pula. Okay, yang ni dah settle, so dekat store. So apa yang ada dekat dalam store dia dekat dalam store dia ni. Okay, so untuk dalam store ni macam tadi korang dah apa nama ni dah settle. Okay, so saya nak recap balik for now kan. Korang dah tahu domain tu apa, hosting tu apa. Alright, korang dah beli dua-dua ni and then dekat dalam Aionos ni jangan risau, saya tak dapat apa-apa commission dari Aionos. Saya bukan agent Aionos. Saya just beritahu apa yang saya guna. So ini adalah store sekarang ni. So tadi kita dah pergi dekat domain hosting, kita dah go through email, kita dah go through privacy. Lepas tu kita dah go through apa nama ni website checker semua kan. So dekat dalam ni ini adalah macam dashboard untuk apa nama ni untuk website. So kita boleh tengoklah berapa banyak order kan. Macam kita ada berapa order yang harga 19,000 lebih kurang 17,000 macam tu pun ada. So untuk dari segi revenue website, ini adalah macam sebab kita buat dalam bentuk consignment basis semua. So macam kita buat macam tu lah, banyak lah. Dari segi apa nama ni yang bawah-bawah ni korang boleh tambah juga. Okay. So let's say kalau macam order masuk, apa akan jadi dekat website korang kan? Okay, sekejap. Okay. So, apa yang akan jadi pada website korang kalau macam order masuk? Let's say kan, saya tunjuk je Sekejap.
Kalau dia masuk, okey, saya tunjuk korang seal jap. Okey, jap. Okey, Google Chrome Live. Alright, contoh kalau order masuk. Okay, this is the example kalau order masuk. Contohnya okay, ada orang order, and then kita boleh letak everything, kita boleh letak coupon code, kita boleh letak apa. So dekat sini kita boleh update, kita boleh update order kat sini. So banyak benda yang kita boleh buat. Sekejap minum air jap . Okay, alright. So kat sini pun kita boleh print order. Kalau ada order yang masuk, kita boleh print kat sini. Oh, sorry jap. Okay, print order, update order. So kat sini kalau let's say ada order masuk nanti, so ini antara benda yang kita boleh buat . Kita boleh update, kita boleh edit, kita boleh print. So untuk website, benda yang paling penting untuk store. Yang pertama yang paling penting adalah kita punya katalog. Apa yang kita nak letak dalam website kita, harga ataupun apa-apa, so kita boleh masuk kat sini. Kita add new product, kita letakkan gambar-gambar yang kita nak masuk. Contoh kita letak sini, kita boleh tambahlah add product. Ni contohnya kat sini kan. Contoh untuk package ni kita just edit dia produk. Sebagai contoh lah. Sebagai contoh. And then so kita boleh letak gambar semua dalam ni. Kita simple lah sendiri. Kita masuk dalam ni, kita boleh tambah gambar, tambah gambar. And then kita buat nama dia apa, harga dia berapa harga asal dia, apa yang dia dapat, stok berapa banyak. Sorry. Lepas tu macam ada ribbon, tak ada ribbon. Benda-benda macam tu lah, benda-benda basic, benda yang korang faham, kau baca, korang faham. Okay, right. So saya tak nak go detail sangat pada produk ni semua. And then untuk dari sudut apa nama ni, dari sudut sales ni mungkin saya tak boleh tunjuk sangat sebab macam ada PNC sikit kat situ. So untuk marketing pula, untuk marketing korang boleh buat ni lah, banyak lah sini, Google Ads, Facebook Ads, discount coupon ni pun basically kan, kita boleh macam bagi harga yang berbeza pada setiap orang. Maksudnya kalau contoh, let's say kalau saya buat website, saya jual contohlah, let's say kan, okay, saya jual ni lah, tapi produk ni harga dia dah fix lah. Let's say lah saya jual, contohlah saya jual iPad ataupun saya jual pen kan. Saya boleh buat website tu, contoh saya jual pen ni, let's say harga dia RM90, tapi kawan saya nak beli, saya nak bagi diskaun harga murah-murah kan. Saya boleh create kupon kawan Fikri. So bila kawan saya datang nak beli website, dia tulis kawan Fikri, enter kat kupon code, dia dapat diskaun 50%. Lepas tu macam itu lah kita boleh buat kat discount code. Banyak lah, kita boleh set up penuh, banyak gila. So itu untuk discount code. So boleh try Google Ads, Facebook Ads, discount ads, automatic, semua kupon semua ni kan. Ada yang berbayar, macam contoh untuk Google Shopping ni semua bayar, so boleh masukkan. Tapi untuk dalam store ni, antara benda yang paling penting, adalah yang pertama tadi saya cakap, katalog adalah benda paling penting. Korang letak apa-apa yang korang nak jual dalam ni. Kalau korang nak jual kelas-kelas kelas-kelas digital pun boleh dalam ni. Maksudnya orang beli pada korang, dia tak dapat produk, dia tak ship produk, tapi korang ship email, file kat orang. Itu pun boleh. Tapi macam tu dia ada macam additional cost kat sini sikit. So macam contoh ni produk kita buat, kita jual, harga dia 3,000 lebih. Tapi macam kita charge pada harga 1,886.50 sen. Ini untuk ni lah, untuk kita punya stokis. Alright, untuk marketing, untuk report ni nanti dia akan bagi analisis report lah, tentang berapa banyak sales yang orang dah masuk. Macam contoh kalau sebab macam sekarang ni untuk stage awal kita buat consigning, kita buat jenis consignment. Maksudnya kita dah terima order banyak, sangat-sangat banyak, tapi macam untuk revenue kita dah ambil beberapa, lebih kurang dalam around dalam 6,000 macam tu. Sebab kita dah linkkan dengan, sebelum ni kita linkkan dengan direct dengan kita punya partner company, tapi sekarang kita masukkan dalam kita punya account yang kita masukkan lah. So alright. So untuk sales channel saya pula, kita boleh tengok nak jual kat mana-mana. Korang boleh try masuk je dalam ni, try je tekan apa-apa yang dalam ni. Okay, untuk sales channel ni saya rasa tak penting sangat, korang boleh tengok sendiri.
Tapi yang mungkin korang nak faham adalah dari segi payment. Okay, macam tadi dekat dalam ni tanya pasal apa nama payment transaction function dalam website macam mana. Oh, sekejap payment transaction. Oh, understood. Thank you. Nak ambil web hosting atau my website? Macam nak cakap. Boleh je nak ambil web hosting tu, tapi macam bagi saya nak memudahkan korang, I would suggest macam yang apa my website tu kot, senang sebab dia dah ada template dah semua benda kot. Tapi terpulang pada korang. Kalau korang nak try pun boleh. Try lah apa-apa yang korang rasa nak try, ataupun korang rasa macam itu adalah option yang better untuk korang. Untuk 50 sen dia bagi 50 cents untuk berapa tu, feel free lah. Macam saya rasa personally, saya rasa saya nak guna my website tu sebab dia dah ada apa nama ni tools yang saya nak kan untuk buat benda tu. So saya ni lah. So ini adalah payment term yang ada. Contoh let's say sekarang ni saya ada Stripe, saya ada PayPal, saya ada boleh buat cash. Untuk COD pun boleh buat. Untuk PayPal pun boleh buat, tapi saya offkan dulu sekejap. Sebab apa nama ni? Sebab account PayPal ni account PayPal yang bukan diregister atas nama company sekarang, which is atas nama company saya yang sebelum ni. So saya tak boleh buat payment tu, nanti dia akan tak boleh buat lah, sebenarnya memang tak boleh buat. So saya tutup ni, tapi yang saya buat PayPal ni sebab saya nak bayar website ni dulu. So itu ni just my previous business lah kat sini. So dekat Stripe ni kita boleh buat juga. So basically Stripe ni kalau orang nak bayar, the reason saya tak buat payment Stripe ni sebab macam Stripe ni bagi saya still ada charges 3% tambah RM1. Maksudnya kalau macam contoh let's say kalau harga barang tu RM100, kita beli orang beli dengan kita kat website, dia akan dapat RM3 tambah RM1, RM4. Macam tu, 3%. Kalau so banyak lah cost dia. So saya rasa macam saya tak perlukan lagi benda tu. Saya boleh just direct terus dengan bank, sebab nanti saya rasa macam sekarang ni saya akan upgrade banyak pada FPX semula untuk orang terus direct dekat Maybank. So itu insya-Allah next saya akan buat lah untuk dalam ni. So kat sini boleh buat PayPal, boleh buat cash juga. Dan macam kat sini saya buat manual action. Maksudnya bila tekan kat sini untuk manual action ni, saya boleh letak instruction. Maksudnya boleh hantar dekat Facebook Commercial Ventures. Okay, suruh ni lah, cash, deposit or bank transfer. Ini kalau macam contoh untuk very orang kata macam dia masih tak automatic lagi. Maksudnya kalau korang buat automatic e-commerce, maksudnya macam korang tidur pun dia bergerak. So benda ni pun still lah kalau macam orang tu bayar ke semua, still korang akan dapat. Tapi bila korang bangun tidur, korang still akan kena check juga kan apa yang dapat kan. Tapi basically kalau orang dah bayar, dia akan terus automatic masuk dekat dalam terus automatic akan masuk dalam kita punya order. So itu antara benda ni lah. Contoh lah, kejap lagi saya akan buat test order kan. Saya akan buat test order yang sebab saya letak satu coupon code khas untuk korang tengok kat sini. Itu adalah untuk payment. So kalau macam contoh untuk yang siapa tanya pasal payment gateway tadi, basically Stripe ni adalah satu company yang basically korang boleh bayar menggunakan apa nama orang kata card bank. Card bank tu korang boleh bayar guna apa nama ni, guna card bank, guna payment gateway lah, macam biasa lah Stripe tu, kredit ataupun debit card. So selalunya saya akan pakai benda ni, tapi sebab charges ni saya rasa macam tak berbaloi sangat untuk pakai sekarang, saya letak lain dulu. Saya letak manual payment dulu for now. Tapi banyak lagi manual payment, macam benda-benda lain yang korang boleh buat kat bawah ni. Add manual payment lain ke, purchase order, check ke, invoice ke, bank transfer ke. Ni pun korang boleh buat juga untuk bank transfer ni kan. Yang macam yang saya buat ni lah, tu bank transfer. Yang ni pun bawah ni ada juga beberapa payment gateway yang lain. Square pun ada, PayPal, tapi ni macam lebih pada macam apa nama ni, credit card ataupun US punya ni lah juga, punya sistem juga so antara yang macam saya rasa macam okey, kalau untuk payment Stripe ni antara yang okey lah. Tapi insyaAllah mungkin next saya rasa saya akan fully guna Stripe ni lah lepas order kita dah smooth dari segi proses dia. Alright, so untuk shipping pun kita boleh tambah. By the way, kita akan habis lebih kurang 3 minit lagi macam untuk shipping ni kita boleh tambah. Macam contoh saya nak buat pick up location untuk dekat Jerantut.
So saya boleh tambah dekat sini kalau saya nak on ke tak on. Lepas tu saya nak apa nama, nak buat apa nama, let's say lah kat sini saya letak express delivery. Saya buat custom rate. Kalau orang beli harga berapa-berapa, harga shipping dia berapa ringgit. Contohnya setelah express delivery, kalau orang beli daripada RM99 sampai RM400, harga dia RM9. Orang beli RM400 ke RM600, harga RM15. RM600 ke RM1,800, harga RM35. So saya boleh pilih, saya boleh ubah semua benda ni. Korang pun boleh ubah apa yang korang nak. Sama ada nak guna subtotal after discount ke ataupun guna berat. So korang boleh set lah kalau timbang berat, contoh macam contoh produk yang saya nak buat sekarang. Saya tahu satu benda ni lebih kurang 600 gram. 600 gram kalau hantar dengan pos laju berapa ringgit. Tapi sekarang ni macam untuk macam apa yang produk yang macam apa nama yang kita carry sekarang, untuk Inca Shake ni dengan Sacha Inchi Oil, basically produk tu dah kita macam dah boleh agak dia punya shipping semua lebih kurang dalam 10 paling mahal 10 lah, tapi untuk the whole pack. Sebab macam ada 3 set kan. 3 set tu kita jual pada harga RM343. Itu dah after lebih kurang dalam 17 lebih kurang dalam 20% diskaun lah. I would say. Untuk sebab sekarang tengah ada sale untuk mereka. So let's say saya akan ajar korang. So saya rasa untuk sekarang ni korang semua dah macam mungkin korang dah faham sikit macam mana website ni works. Korang nak ambil hosting. Okay, alright. So kalau korang ada apa-apa pertanyaan, just tanya juga kat sini. Okay, alright. So basically untuk website ni, itu adalah the lebih kurang macam like the whole picture of the website. Macam mana kita nak configure payment, shipping. Yang lain-lain nanti korang boleh tengok sendiri sebab dia tak penting sangat. Kalau saya go through nanti mungkin membazir masa korang. So itu adalah basic structure macam mana korang nak gunakan Ionos ni. Buat satu website yang sangat-sangat simple, RM55 je. RM55, and then kalau korang bawa benda ni, korang pergi jual dekat kedai-kedai apa nama keliling area rumah korang yang belum digital. Nak tak saya buat RM500 for you kan? Untung dapat RM100.5. So terpulang lah kalau macam siapa-siapa yang nak buat, nak gunakan idea ni untuk buat apa-apa, feel free to do so. Saya halalkan everything untuk korang belajar apa-apa korang ni, feel free lah untuk buat website sendiri semua. So basically itu adalah cara nak buat website. And then sekarang ni saya nak tunjuk contoh, let's say kan, macam mana nak buat order. So saya bagi sample order dan macam mana ada dia punya proses riat dalam website. So let's say saya tengok balik dekat dalam website ni, saya pergi dekat store. Macam delay sikit internet. Okay. So insyaAllah lebih kurang dalam 5 minit lagi ataupun 10 minit lagi kita boleh habis. Sebab saya tak nak ambil masa korang. Sebab saya target sekali dalam sejam setengah, sejam 20 minit tu dah more than enough untuk korang belajar. Untuk korang rasa yakin nak pakai this kind of thing, kalau untuk korang cuba-cuba nak buat. Okay, right. So dekat dalam store ni saya nak tunjuk kat korang macam mana order saya masuk kat sini. Basically dah akan masuk dalam email juga kan. Okay, saya nak clear saya punya front page dekat iPad ni supaya korang boleh clear. Okey, iPad saya tarik bateri. Tak apa. Okey. Okey, so saya akan tunjuk kat korang macam mana. Okey, sekarang tengah delay. Okey. Kita lock. Okay, untuk my sales kan. Okay, sekarang ni korang nampak kat sini ada macam paid, ada waiting, korang boleh tukar. So let's say lah saya bagi contoh untuk korang. Macam mana kalau orang proses, orang pergi dekat store and then let's say orang nak beli barang. So macam contoh ni kita ada carry sekarang, kita ada 3 produk yang kita carry. Inca Pro Plus Shake ni, Inca Shake Pro ni dengan minyak Sacha Inchi ni. Kalau macam contoh korang ada mak ayah yang ada sakit, ada jantung, ada kolesterol, darah tinggi semua, sarankanlah untuk minum untuk minum ataupun consume minyak Sacha Inchi ni sebab sangat-sangat bagus lah. It's a botanical punya, it's a plant based punya produk. Dia ada 17 kali ganda minyak daripada omega daripada minyak ikan, banyak ah. So korang boleh tengok sini sebab saya tak nak menjual, saya nak bagi tahu korang macam mana nak guna website je. So let's say buy now kan. So contoh saya sekejap, saya cancel balik semula. Okay, kat sini so saya tekan dekat redeem your coupon ni. Okay,
Saya tulis kalau ada lagi admin Febu. Contoh kan, saya apply. Saya apply kod, okay, so saya dapat discount free. Tapi korang yang masuk je lagi, kupon ni dah tak ada lagi sebenarnya. Okay, so saya letak febubiotech@gmail.com, saya check out. Okay, lepas tu saya check out. Lepas tu saya dapat free shipping kupon ni, saya check out. Lepas tu saya place order. Yang ni boleh cantikkan lagi, tapi saya just nak buat basic, nak bagi orang faham lagi . So basically dia tulis order will be shipped to admin Febu dekat sini. Okay, dah settle. Okay, semua dah settle lah. Saya dah masukkan everything, dah settle. Thank you for your order. So apa yang akan jadi selepas pada tu? Bila orang order ni kan, bila orang order nanti dekat dalam kita punya store nanti. Okay, saya refresh store. Ni kan di sini kat Abdul Rashid kan. So nanti order tu akan terus masuk kat sini. And then tadi saya dah macam letak kupon, maksudnya saya dah bayar benda tu. So basically kat dalam store ni nanti dia akan update, and then saya akan dapat dekat email. Contohnya saya akan tunjuk kat korang. Okay. So dekat dalam phone saya mungkin korang tak nampak, dia akan tulis order confirmation 1015. Contoh macam ni. Saya akan tunjuk kat korang. Order confirmation 1015. So dekat email dia akan bagi order confirmation. Siapa-siapa yang nampak tu okey, tak nampak tu tak apa, nanti lebih kurang untuk korang nampak. And dekat dalam ni pun dia akan bagi tahu apa produk yang kita ada, dia akan bagi kita invoice. So basically kita pergi balik dekat sales ni tadi. Masuk dekat sales nanti. So kita sebagai orang yang handle ni, kita boleh tahu dekat email, kat sini pun kita tahu. Okey. So yang ni saya punya order dah masuk. So basically saya boleh print order ni and then boleh jadikan invoice, ataupun kita boleh nak buat filing ke semua boleh. So kita boleh update order. So kita boleh waiting processing ni, kita boleh buat ready for pick up ke, ship ke, delivered ke, apa semua ke, kita boleh buat. Tapi in term of yang paid ni, kita boleh buat kita nak refund dia ke, cancel ke, waiting payment ke, paid ke. So kita boleh guna benda ni juga, bergantung pada sama ada orang tu dah bayar ke tak bayar ke. Ada orang macam order tapi tak bayar lagi. Tapi kita make sure benda tu semua align lah. Make sure macam dia dah bayar dalam sistem, and then kat sini nak tengok bayar tak bayar kat sini lah. Paid ke tak paid kan. So kat sini kita boleh cancel. And then contohnya kita boleh tekan, let's say kita nak cancel kat sini. So dia cancel lah. So dekat dalam email pun akan dapat order cancel. Dia pun tahu kita cancel dia. Macam tu. So dia ada banyak cara macam tu. Dan benda ni semua automatic tau. So memudahkan untuk korang. So dekat dalam ni banyak macam bisnes yang kita dah hantar. So tapi saya tak boleh tunjuk dekat korang . So itulah cara dia. Dan kita boleh tengok juga dekat abandon card, orang yang dah masuk card tapi macam dia abandon. Sebenarnya tadi dah banyak kat sini, ada dekat berapa belas ni, tapi saya dah settle kan. And then list of customer, order editor. So dia ada banyak yang saya rasa macam boleh digunakan dekat situ. So I think with that dah lebih kurang pukul 10.20. So saya rasa sekejap saya pergi dekat OBS sekejap. Okay. So saya rasa for now I think okay. So saya rasa for now I think macam I've given you I'll say ample knowledge macam mana untuk korang macam build korang punya website untuk pada harga RM55 ni. Untuk korang boleh bina website yang sampai boleh bayar, boleh buat payment macam tu, dan along the way korang akan improve lagi. Kalau dah traffic banyak sangat nanti korang boleh upgrade korang punya website. And I think saya rasa dari segi proses untuk buat tu agak simple. Nanti bila korang dah masuk dekat template tu, korang akan nampak jelas. Sebab saya tak boleh nak tekan template tu tadi, unless kalau saya beli domain baru kan. So korang beli je domain apa yang korang nak, apa yang korang terfikir
terfikir, korang beli. Apa yang korang terfikir, korang beli. Sebab macam kumpul je domain tu, RM4 je satu domain kan. Kalau tiba-tiba korang beli satu domain, tiba-tiba yang next orang yang nak beli domain tu, let's say adalah orang-orang yang memang betul-betul nak domain tu, diorang akan bayar korang RM30,000 ke RM20,000 ke untuk satu domain. So itulah suggestion saya untuk korang ni. Sama-sama Aman, Nashran. Dan juga yang lain, saya rasa itu saja yang saya nak share dengan korang pada malam ni. Saya harap boleh bagi manfaat untuk korang. Korang boleh tambah knowledge yang ada. Alright, itu saja, okay? Thank you. Kalau ada apa-apa nanti just DM saya dekat Instagram. Alright. Assalamualaikum. Thank you Azimah, Husna. Thank you Alia. Thank you Haris semua. Thank you Nur Hamizah Azwani. Thank you Aiz. Okay. Assalamualaikum.